Halo, salam sejahtera. Hai Wage, Apa kabar? baik. Sekarang ni kami dah live dah. Cuma kami tengah tunjuk yang poster tu lah. Okey. Okey, cuma Kak Ji tak masuk lagi. Right. Kita tunggu ah. Yup. Halo, salam sejahtera. Hello. Hai Kak Ji. Hai. Hai Kak Ji. Kami dah live dah Kak Ji. Cuma sekarang ni tengah share screen. So yang live tu tengah tunjuk poster program ni lah. Okay. Okey.
Kak Ji, saya mula ya. YB dah nak masuk dah. Okay, I'm Okay, ready. salam Kak Ji. Alright. Kita start lah. Okay. Okay, dah start dah. Okay. Selamat sejahtera dan salam reformasi kepada semua penonton-penonton di depan telefon bimbit dan depan komputer lah. Dan selamat datang ke Ali Online bersama dengan YB Lee, Pendari Agung Keadilan, dan juga YB Fuzia Saleh, Ketua Wanita Keadilan merangkap Ahli Parlimen Kuantan. Dan hari ini bersama dengan dua pimpinan kami akan membincangkan topik berkenaan dengan apa khabar Parlimen Malaysia, speaker baru dan sistem lama. Dan saya rasa YB Lee boleh memperkenalkan diri dulu kepada penonton-penonton. Okey, salam sejahtera, salam reformasi kepada Kak Ji ya, dan juga kepada CK. Saya nampak hari ini mungkin malam hujan, banyak tempat jadi ramai penonton pada malam ni. Saya nampak dah mencecah 300 orang. Jadi mohon tolong share dan juga like ya, dan juga sebarkan kepada kawan-kawan sebab kita ada isu yang menarik nak tanya Kak Ji malam ni, iaitu tentang perkembangan di Parlimen yang makin panas dan menarik ni. Okay, terima kasih YB Lee, dan teruskan kepada Kak Ji lah. Minta Kak Ji perkenalkan diri, lepas tu say hi kepada penonton-penonton di depan kaca telefon dan komputer. Terima kasih CK. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada semua penonton kita di malam ini. Terima kasih kerana menjemput saya dan saya harap kita dah boleh menjalani satu perbincangan yang hebat, yang panas berkenaan dengan Parlimen, sepanas Parlimen Malaysia. Okey, terima kasih Kak Ji, dan saya rasa kami tak payah melengahkan masa lagi. Saya teruskan kepada soalan yang pertama. Yang ni soalan ditujukan kepada Kak Ji lah. Kami sedia tahu Parlimen telah bersidang pada Isnin ni, dan satu isu yang telah timbul di mana yang agak viral di masyarakat setempat dan masyarakat Malaysia di mana telah dibincang hangat, iaitu isu pertukaran speaker lah. Dan untuk tu minta YB Fuzia terangkan sebenarnya apa yang telah berlaku ketika masa pertukaran speaker tu. Silakan Kak Ji. Okey. Apa yang berlaku ialah Perdana Menteri telah membawa 4 usul ya ke Parlimen. 4 usul itu dimasukkan dan dibawa oleh Perdana Menteri 2 minggu sebelum bermula sidang pada 13 Julai. Maksudnya pada hujung bulan Jun, Perdana Menteri menghantar 4 usul ini. Apakah usul-usul tersebut? Usul yang pertama ialah untuk Perdana Menteri mencadangkan Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof, iaitu Speaker Dewan Rakyat, untuk mengosongkan jawatan beliau atas alasan ada orang lain nak jadi speaker. Itu usul yang pertama. Usul yang kedua ialah untuk menggantikan speaker tersebut dengan saudara Azhar Harun, ya. Kemudian usul yang ketiga untuk timbalan speaker Ngah Komeng mengosongkan kerusi timbalan speaker, dan usul yang keempat ialah untuk Azalina Osman mengisi kekosongan tersebut. Jadi ini 4 usul. Tanpa kita ketahui usul itu dimasukkan, dan kita hanya ketahui apabila selepas tempoh 2 minggu itu kita tak cukup lah kalau kita nak hantar usul kemudian, ya. Jadi selalunya usul yang dibawa oleh Perdana Menteri itu untuk mencadangkan mengosongkan jawatan, ia tidak pernah berlaku di dalam sejarah Parlimen Malaysia ataupun Parlimen di dunia. Kerana jawatan speaker itu ialah untuk satu penggal Parlimen. Satu penggal. Maksudnya apabila Tan Sri Muhammad Arif dipilih pada awal pada selepas PRU 14, sepatutnya jawatan itu sehingga PRU Parlimen dibubarkan, berlaku kekosongan. Ataupun berlaku kekosongan, tadi pertama berlaku kekosongan kerana pembubaran Parlimen, ataupun berlaku kekosongan melalui kematian, ya. Pernah dalam sejarah Parlimen Malaysia, saya ingat zaman Tun Hussein On, berlaku kekosongan speaker Parlimen, dan ketika itu Parlimen ditangguhkan persidangan selama 2 minggu supaya boleh dilakukan satu pencalonan untuk mengisi kekosongan tersebut.
Jadi dalam apa tu clause pasal 3 peraturan mesyuarat, peraturan mesyuarat Parlimen Malaysia ni saya tunjuk ni, dalam pasal 3 menyebut bila-bila jawatan tuan yang dipertua itu kosong, baik dengan sebab dibubarkan parlimen atau dengan lain-lain sebab, maka majlis sebaik-baik cukup bilang ahlinya hendaklah memilih tuan yang dipertua. Maksudnya tuan yang dipertua itu, speaker itu hanya boleh dipilih apabila ada berlaku kekosongan, kematian ataupun dibubarkan parlimen. Tapi dalam kes ini, ianya tidak berlaku. Tidak dibubarkan parlimen dan tidak berlaku kekosongan disebabkan kematian, tapi Perdana Menteri membawa usul yang demikian. Jadi inilah yang mendapat bantahan daripada pihak pembangkang, di mana kita mengatakan bahawa ini tidak seharusnya berlaku sebab tidak berlaku kekosongan. Tetapi hujah yang diberikan oleh kerajaan ialah bahawa lain-lain sebab tu, dan saya bacakan tadi, lain-lain sebab itu, lain-lain sebab ialah kerana Perdana Menteri mahu menukar speaker. Ini tidak seharusnya berlaku kerana dalam struktur demokrasi berparlimen di Malaysia ini, parlimen itu ialah struktur paling tinggi di bawah yang di-Pertuan Agong. Kita ada Agong dan kita ada parlimen. Dan parlimen legislatif ialah yang paling tinggi berbanding dengan eksekutif dan judiciary, 3 cabang demokrasi ini. Jadi seharusnya eksekutif tidak masuk campur dengan urusan parlimen. Dan di sinilah di mana pembangkang menolak usul ini kerana ini merupakan campur tangan pihak eksekutif yang mahu menukar speaker. Kerana speaker seharusnya bebas. Institusi parlimen seharusnya bebas, tidak ada campur tangan daripada pihak eksekutif. Jadi itulah yang berlaku. Tapi akhirnya selalunya apabila kita ada pemilihan speaker, kita akan mengundi secret ballot di awal sidang, di awal selepas pilihan raya kita akan mengundi secret ballot, sebab bila waktu lepas pilihan raya ada kekosongan, dua-dua pihak boleh mencalonkan speaker, pihak pembangkang atau pihak kerajaan, dan kemudian berlaku pengundian. Tapi pada hari itu dia tidak berlaku pengundian kerana kita bukan mengundi speaker, kita hanya menolak usul. Jadi 109 undi itu daripada pihak pembangkang ialah untuk menolak usul menukarkan speaker, Yang ini yang berlaku. Dan kemudian apabila berlaku kekosongan tersebut, seharusnya berlakulah pula pencalonan. Tapi ini tidak berlaku juga, dan tidak ada pencalonan daripada pihak kita, dan pencalonan itu dah dua minggu lepas, sedangkan kekosongannya berlaku pada hari tersebut. Tapi masih lagi dibuldos lah, dan kita tengok seterusnya kepada timbalan speaker juga meletak jawatan ketika itu. Tapi seharusnya lepas letak jawatan baru ada kekosongan, baru ada pencalonan, patutnya 2 minggu lagi baru ada pemilihan. Tapi tidak juga berlaku kerana speaker yang baru dilantik, iaitu Saudara Azhar Harun, mengatakan dia berpuas hati dengan pencalonan 2 minggu sebelumnya. Jadi inilah yang berlaku dalam Parlimen Malaysia pada minggu lepas yang berkaitan dengan speaker, Jadi ini satu hari yang gelap lah buat Parlimen Malaysia kerana sesuatu yang pada bacaan kita memang bercanggah dengan peraturan mesyuarat Parlimen. Okay. Terima kasih Kak Ji. So memang kami nampaklah yang di mana badan eksekutif telah mencampur tangan menentukan siapanya speaker yang baru dalam badan parlimen ini. Dan saya rasa saya tukar soalan kedua kepada Pendahari Agong Keadilan YB Chen Chong. Soalan kedua ialah apakah pendapat berkenaan dengan penukaran speaker ini dari sudut parti dan kesannya terhadap sistem amalan demokrasi terhadap negara kami. Persilakan YB. Terima kasih CK, Kak Ji. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan tahniahlah kepada Kak Ji kerana dilantik menjadi untuk menerajui wanita keadilan pusat. Tak sempat lagi ucap tahniah, jadi kita ucapkan tahniah secara terbuka di sini. Terima kasih, berat mana tu. Ya, itu juga merupakan satu kebanggaan untuk Pahang. Memang kami berjiran di kawasan
Di samping itu juga saya nampak minggu lepas adalah minggu yang cukup penat buat ahli-ahli parlimen kita. Tidak seperti dulu, sebab kalau ingin disebut, saya rasa nak kata apa pun tentang kelemahan Pakatan Harapan, Kerajaan Pakatan Harapan, saya nampak dari segi reformasi parlimen adalah antara yang cukup cemerlang, yang mana pada zaman PH telah dijalankan dengan cukup bebas, cukup memberikan ruang untuk reformasi di peringkat parlimen. Tapi kesemua ini telah menjadi satu kisah yang lepas selepas PN mengambil kuasa. Jadi seperti apa yang Kak Ji kata tadi, sebenarnya isu adalah bukan tentang penukaran speaker, ianya merupakan satu isu sebahagian, tapi yang penting adalah prosedur untuk menukarkan speaker itu. Sebab kalau menurut perkara 41 peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat lah, nama calon speaker hendaklah dicadangkan sekurang-kurangnya 14 hari Kak Ji. Ya, 14 hari. 14 hari itu penting sebelum persidangan, supaya ada calon yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak. Kurang-kurangnya mungkin ada 3 pihak, tapi kurang-kurangnya ada calon untuk dipertimbangkan oleh mesyuarat, oleh Dewan sebelum diputuskan. Akan tetapi apa yang berlaku pada minggu lepas adalah dia mengambil tempat yang Saudara Azhar mengambil tempat mempengerusikan mesyuarat tanpa usul nombor 3. Tanpa usul itu terus bulldoze lah seperti apa yang Kak Ji kata tadi. Jadi bagi saya ianya merupakan satu kostan ataupun satu kemunduran dalam proses kita ingin mereformasikan parlimen. Bekas speaker kita Dr. Arif memang banyak usaha supaya parlimen bukan saja bebas tetapi dilihat bebas dalam institusi. Kita panggil ada 3 pilar yang sangat penting, iaitu legislatif, eksekutif dan juga kehakiman kita, 3 branch yang cukup penting. Tapi kita selepas minggu lepas seolah-olah legislatif telah dipelekehkan, tidak seulung pada zaman PH yang mana wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat mempunyai satu floor yang cukup bebas, cukup adil dan cukup profesional supaya mereka boleh bawa isu, mereka boleh check and balance pihak eksekutif. Tapi disebabkan niat dan juga motif eksekutif yang mencetuskan perubahan speaker di parlimen yang agak kasar lah bagi saya proses itu. Jadi untuk menjawab sikit, saya nampak inilah yang berlaku, merupakan satu kegagalan lah dalam pendemokrasian negara kita, walaupun baru 22 bulan, tapi Pakatan Harapan banyak mencapai kejayaan dalam reformasi parlimen, akan tetapi ini telah tercalah dalam sejarah parlimen kita. Terima kasih YB Lee. Dan sebelum saya terus ke soalan yang seterusnya kepada Kak Ji, saya minta rakan-rakan lah kalau mempunyai soalan untuk dikemukakan kepada dua panel kita, Kak Ji dengan YB Lee, diminta kemukakanlah di soalan di ruang komen di bawah live video lah. Dan saya teruskan ke soalan ketiga kepada Kak Ji. Apakah isu-isu lain yang telah timbul di sepanjang persidangan ini selain daripada penukaran speaker yang Kak Ji ingin kongsikan kepada penonton atau pendengar-pendengar di siaran langsung ini? Silakan Kak Ji. Banyak perkara menarik yang berlaku sepanjang minggu lepas. Tapi ada 2 perkara lah pada Kak Ji yang perkara besar yang berlaku selain daripada yang biasalah yang ni jerit sana jerit sini dan sebagainya. Antara perkara yang berlaku yang pertama ialah isu gelap dan bedak. Isu gelap dan bedak. Jadi ini jadi isu besar di mana apa yang berlaku ialah apabila speaker menamakan ahli-ahli dalam jawatan kuasa pemilih. Kemudian YB Batu Kawan, YB Kasturi bangun dan bertanyakan kenapa tak ada wanita di dalam jawatan kuasa tersebut, tak ada suara wanita. Jadi waktu PH dulu Kak Wan berada dalam jawatan kuasa tersebut, ada suara wanita. Jadi ianya seolah-olah mempersoalkan keputusan speaker yang fahamlah speaker ni dah kontroversi Jadi apabila dipersoalkan lagi
Maka bangunlah ahli-ahli parlimen yang selalu jadi macam badut dekat dalam dewan. Jadi kali ini Baling bangun dan mengatakan bahawa si gelap gelap dekat situ. Jadi itu dilihat sebagai satu statement yang resis, ya. Dan apabila YB Kasturi meminta untuk ditarik balik, YB Baling bukan menarik balik, tapi dia kata, alah, dia pun gelap juga, dia kata. Tapi orang gelap ni dia kata patut pakai bedak, bagi bedak aja. Jadi tadi dah resis, sekarang dah jadi seksis. Ya, jadi isu gelap dan bedak itu menjadi satu isu yang pada pandangan Kak Ji, mereka tidak sedar pun bahawa mereka menyatakan kenyataan tersebut. Bagi seorang ahli parlimen, seharusnya mereka lebih peka, ya, tentang memanggil name calling, seksis, resis begini. Tapi mereka macam tidak sedar ataupun tidak sensitif pada perkara tersebut. Sehingga Ketua Pembangkang sendiri meminta, ya, untuk ditarik balik, tetapi Baling tidak menarik balik sehinggalah esoknya apabila speaker membuat ruling untuk menarik balik, ya. Jadi ini perkara ini dah berlaku. Kak Ji dah berada dalam dewan lebih 12 tahun. Perkara ini sentiasa berlaku dan mereka seolah-olah tidak never sensitize, tak pernah sensitize diri mereka tentang apa itu resis, tentang apa itu seksis dan sebagainya, kan. Dan ini satu perkara yang Kak Ji rasa amat memalukanlah bagi seorang ahli parlimen kalau tak faham apa itu sexist statements dan sebagainya. Itu yang pertama yang heboh diperkatakan. Lagi satu perkara yang menarik juga pada pandangan Kak Ji ialah backbencher pihak kerajaan Perikatan Nasional dilihat tidak setuju dengan kabinet, ya, dengan menteri-menteri kabinet. Sebab mereka kata apa yang dikatakan oleh menteri kabinet itu bukan sesuatu yang mereka perjuangkan. Bagi contohnya, apabila menteri KPKT, ya, YB Zuraidah menjawab satu soalan berkenaan dengan pilihan raya pihak berkuasa tempatan, ya. Beliau mengatakan bahawa beliau sedang buat kajian dan kajian itu akan siap pada pertengahan tahun 2021 dan akan membawa ke kabinet, ya, berkenaan dengan pilihan raya tempatan. Tetapi disangkal oleh ahli-ahli backbencher PAS dan UMNO dan mengatakan bahawa itu bukan manifesto mereka dan mereka sentiasa membawa dalam dewan itu berkenaan dengan muafakat nasional. Dan mereka kata itu muafakat nasional tidak setuju tentang pilihan raya pihak berkuasa tempatan. Kenapa menteri membawa manifesto PH? Mereka kata itu dalam manifesto PH. Ya, bukan dalam manifesto mereka, bukan manifesto Perikatan Nasional pun. Jadi kita nampak bahawa antara kabinet, menteri-menteri kabinet dengan ahli-ahli parlimen backbencher seolah-olah ada percanggahan yang besar dari segi dasar, ya. Jadi ini menunjukkan bahawa kerajaan Perikatan Nasional ini cukup rapuh, ya, kerana mereka tak boleh setuju pun dengan polisi-polisi satu polisi. Itu menunjukkan bahawa memang mereka ni satu marriage of convenience lah, ya. Memang mereka bekerjasama semata-mata untuk menjadi kerajaan, tetapi mereka tidur lain-lain, bantal lain-lain, mimpi lain-lain dan mereka tidak takut dan tidak segan dan tidak rasa apa-apa pun untuk menyalahkan satu sama lain antara kabinet dan backbencher. Tetapi yang pentingnya PAS dengan UMNO memang sepakat. Ya, dan mereka seringkali menyuarakan berkenaan dengan muafakat nasional. Dan Kak Ji rasa itu satu perkara yang kita harus ambil pemaklum, ya, dan Kak Ji rasa way forward ni lah dia, muafakat nasional akan bersatu dan akan bersama dalam pilihan raya akan datang dan mereka tidak semestinya akan memperjuangkan Perikatan Nasional dalam pilihan raya akan datang. Terima kasih Kak Ji. Kak Ji, soalan tambahan kerana saya mengikuti Facebook Kak Ji ada share satu link berkenaan dengan Parlimen telah bersidang lambat
Yang tu isu apa pula ya Kak Haji? Selalunya loceng ya akan dibunyikan tepat ya, kalau pagi pukul 10, waktu rehat pukul 1 dan kita bersidang semula pukul 2.30 ya. Tapi pada hari tersebut loceng tidak dibunyikan pada jam 2.30 dan pada ketika itu sedang berlaku perbahasan dan ahli-ahli parlimen kita dah masuk dewan, tapi bunyi loceng tak berbunyi dan speaker tak masuk. Jadi pertama kalilah dalam sejarah parlimen Malaysia loceng tak bunyi. Tapi sebab selalunya loceng kalau berbunyi tapi quorum tak cukup, loceng akan dibunyikan sekali lagi. Okay, sebab quorum dalam dewan kena ada 26 orang ahli parlimen untuk kira quorum. Tapi kadang-kadang tu tak cukup quorum. Jadi loceng akan dibunyikan semula. Tapi apa yang berlaku pada hari tersebut, loceng pun tak berbunyi. Ya, kita pun tak tahu apa sebab dalam 7 minit lewat ya. Barulah speaker masuk. Facebook Live kita pun tepat masa kan bermula. Ya, tapi betul. Facebook Live pun tepat masa. Memang tak pernah sejarah parlimen loceng tak berbunyi tepat pukul 10 ataupun dan tepat pukul 2.30. Inilah kali pertama loceng tak berbunyi. Okey. Terima kasih Kak Haji. Sejarah Perikatan Nasional. Sejarah tu. Pertama kali dalam persidangan. Terima kasih Kak Haji. Kalau itu saya teruskan ke soalan yang seterusnya kepada YB Lee. Soalan keempat. Isu yang dicetuskan dalam Parlimen Malaysia dapat melihat Kerajaan Perikatan Nasional telah kembali kepada sistem lama dan menjejaskan sistem perasingan kuasa. So, apakah komen anda, YB? Ini soalan yang besar, cuma saya ingin respon kepada perkongsian Kak Ji tadi tentang manifesto. Sebenarnya saya cukup setuju dengan Kak Ji bahawa manifesto, apa manifesto mereka kan? Sedangkan rakyat selalu bertanya zaman PH manifesto kita kan. Artinya kita sebagai gabungan PH, kawan-kawan kita serius. Kita ada satu manifesto, kita ada penampilan, kita ada ideologi, kita ada dasar-dasar yang ingin kita laksanakan. Dapat tak dapat, kita cuba sedaya upaya. Tetapi dengan PN, apa manifesto mereka? Saya nampak langsung tak ada manifesto. Ya? Jangan kata satu buku, satu muka surat pun tak ada. Jadi memanglah bila Zuraida bawa pilihan raya kerajaan tempatan, dia mimpi lain, mimpi belah kiri. Tapi pas dengan UMNO, dia kata ini bukan dasar mufakat nasional, dia mimpi pula kanan. Jadi kesemua ni saya nampak adalah hela-hela yang cuba menipu rakyat. Zuraida nak bagi tahu rakyat bahawa PN ada progresifnya, ada kuasa progresif nak membantu untuk majukan Malaysia. Tetapi semua ini adalah kata-kata kosong. Ya, kita tidak boleh percaya. Mengapa? Satu contoh yang cukup baik. Tadi ada satu perkara penting iaitu insiden gelap dan bedak. Ini kenyataan yang rasis dan seksis, ya, seperti apa yang Kak Ji kata tadi. Adakah yang pejuang-pejuang wanita yang kononnya lah sekarang telah bersama dengan PN, contohnya Zuraida, adakah dia condemn? Adakah dia membuat kritikan kepada kenyataan itu? Saya masih ingat Zuraida dulu-dulu selalu kata, kita kena hormat wanita, kita mahu kuota 30% di semua peringkat. Tapi lepas masuk PN, orang ketawakan warna kulit dan juga gender seseorang, dia buat diam je. Jadi semua ni saya nampak PN ni memang bukan untuk berjiwa untuk rakyat, tetapi untuk sendiri. Jadi kita nampak PN ni bukan saja marriage of convenience lah. Saya nampak dia macam kahwin bawa lari Kak Ji. Betul tak? Dia macam kahwin bawa lari, sangat terburu-buru, tidak bersedia dan banyak masalah saya nampak. Jadi balik kepada soalan CK tadi, saya nampak memang parlimen kita sebagai bukan ahli parlimen lah, orang luar, kami lihat parlimen ini seolah-olah mundur ke belakang. Ramai ahli parlimen tim kosong mula memenuhi ruang dewan sekarang. Kita nampak semua kenyataan yang cuma nak ketuk-ketuk buat bising, tak ada substance, tak ada content. Lepas tu bila didesak, dia cuba nak alihkan perhatian, dia keluar pula kenyataan seksis, dia keluarkan kenyataan yang racist. Saya nampak dia bukan unintentional, dia bukan tidak sengaja, tapi sengaja.
Sebab dia nampak, oh tukar speaker ni ada isu besar nanti rakyat marah. Jadi dia pun alihkan perhatian dengan isu-isu yang rakyatnya dia akan marah lah. Macam gelap dengan bedak tu. Tapi dia berjaya sebenarnya Kak Ji. Dia berjaya alihkan perhatian, rakyat mula lupa. Oh rupanya speaker sudah tukar. Ya, dia ingat saja ya kenyataan yang berbau perkauman dan juga seksis tu oleh baling sahaja. Dan dia juga lupa baling ini adalah ya bekas chairman kan tabung haji. Tabung haji adalah isu yang begitu penting. Kita masih ingat dulu PAS ya yang pernah bersama dengan kita begitu berjuangkan ya isu tabung haji, ya kata kerajaan UMNO ini korup, ada masalah dekat tabung haji. FGV lagi satu isu. Masa tu saya masih ingat kawan-kawan PAS tu berjuang bagi dapatkan petition ya, tak nak serah tanah kepada FGV. Tapi hari ini apa kita lihat? Seolah-olah FGV ni bukan lagi isu. PAS daripada bantah paling kuat sehingga ke peringkat akar umbi, sehingga ke peringkat peneroka Felda. Tapi hari ini semua okey. Tabung haji pun dihalalkan. Kita nampak FGV pun bukan masalah lah walaupun saham dia menjunam Kak Ji, ya, dan kerugian dia berbilion-bilion ni. Tapi semua dah jadi tak ada masalah. Jadi saya nampak semua ni merupakan satu penipuan besar. Jadi saya harap saya menjawab soalan CK bahawa rakyat kena menilai secara objektif. Terima kasih. Memang jelas apa yang berlaku ketika sidang parlimen baru-baru ni, kekecohan tu yang menyebabkan rakyat mula merasai muak kerana apa yang berlaku di sidang parlimen tu, kekecohan yang berlaku. Dan saya teruskan kepada soalan yang seterusnya kepada Kak Ji. Sebagai ahli parlimen dan bekas timbalan Menteri Pakatan Harapan, apa perbezaan yang ketara dilihat oleh Kak Ji dalam sidang parlimen ini berbanding dengan parlimen yang sebelum ni ketika waktu Pakatan Harapan memerintah? Silakan Kak Ji. Okey, kita lihat masa Pakatan Harapan memerintah, kita lihat bahawa pembangkang mereka macam menikung sikit lah sebab mereka tak ada isu. Ya. Tapi sekarang ini mereka galak balik lah. Ya, galak balik. Gangho balik semula lah ya, dalam Dewan ya. Tapi yang lebih menarik lagi sikit ialah kita di pihak pembangkang ini ramai yang dah ada pengalaman di dalam kerajaan. Jadi kita ada maklumat dalaman. Ya, kita ada maklumat dalaman, kita ada network kita ada kontak kita. Jadi bila menteri menjawab, kita boleh soal menteri dan cabar menteri. Kak Ji bagi satu contoh. Apabila soalan kepada YB Menteri Pelancongan ya, dan beliau menjawab berkenaan dengan keadaan tourism industri pelancongan di Malaysia dan keadaan hotel-hotel. Jadi YB Nancy menjawab bahawa tourism Malaysia sedang dalam keadaan pulih ya, especially local tourism. Dan beliau menyebutkan occupancy rate ni dalam 70% dan terus disangkal oleh YB Bahtiar yang timbalan Menteri Pelancongan dulu, dan dia mengatakan bahawa fakta ini salah. Maklumat yang dia terima ialah tak sampai 30%. Jadi kita tengok ya, dan selepas pada itu satuan-satuan hoteliers juga membuat kenyataan. Dan ternyata kenyataan menteri itu salah ya. Jadi tapi menteri dengan angkuhnya mengatakan ini maklumat data saya dan sebagainya. Pengalaman kami ya berada dalam kerajaan walaupun selama 20 bulan, kita punya pengalaman ialah whatever jawapan dewan seharus di vet through. Kita kena vet through. Kita tak boleh baca. Ya, kita kena query, kita kena question dan kita kena pastikan kita menjawab soalan dengan tepat ya. Dan kita kena ada maklumat tambahan. Jadi in many situations, contoh tadi hotel occupancy. Kedua berkenaan dengan tabung haji sendiri disangkal oleh menteri dan ahli-ahli kabinet yang lain yang berada dalam mesyuarat yang tahu apa yang berlaku, yang dilaporkan ke dalam mesyuarat kabinet. Tabung haji bagaimana tidak menepati
tidak menepati akta apabila mereka memberi dividen yang tinggi, hibah yang tinggi. Bagaimana mereka menggunakan creative accounting untuk menutup kerugian mereka, ya. Itu juga didedahkan oleh menteri dalam parlimen sebagai pembangkang, ya. Jadi mereka tak boleh nak senang-senang nak cakap keadaan yang berbeza. Begitu juga dengan Menteri Sains bila dia menjawab berkenaan dengan Linus. Ya, Linus yang disambung lesen, kemudian ditanya oleh mantan menteri, bekas menteri, kenapa syaratnya tak sama, kenapa disambung dengan syarat tak sama, kemudian ditanya oleh bekas menteri berkenaan dengan cracking and leaching facility di Australia, adakah akan diteruskan dan sebagainya. Jadi Menteri Sains tak boleh menjawab. Ya, begitu juga Kak Ji diberi peluang untuk bertanya berkenaan dengan KAFA. Dia tak jawab. Dia tak sebab faham. Bakri tanya pasal leaching and cracking, ya, nak buat dekat Australia, syarat-syarat yang ketat yang diletakkan oleh kerajaan dahulu, tapi menteri kata kerajaan dahulu yang luluskan. Jadi dia bergaduh macam itulah, sedangkan dia tak menjawab isu yang ditanya, ya. Begitu juga Kak Ji ada soalan berkenaan dengan KAFA di mana menteri baca dan Kak Ji bangun dan kata menteri tak jawab soalan KAFA ni. Sebab soalan KAFA ni bercakap berkenaan dengan unjuran bila nak tempoh masa, ya, bila nak dilakukan penyerapan kepada jawatan guru-guru KAFA. Kak Ji tanya berkenaan dengan projek rintis. Apa jadi? Sedangkan menteri dalam jawapan beliau tidak menyebut semua itu. Jadi itu yang kita perhatikan. Jadi mereka agak gentar di sebelah kerajaan sebab apa saja jawapannya, kita bukan saja ada maklumat dalaman. Ya, kalau berbanding dengan dulu kita tak ada maklumat dalaman. Apa saja menteri jawab kita tak tahu, ya. Tapi sekarang kita tahu. Kita ada maklumat dalaman dan ianya baru lagi. Jadi kita tahu very fresh, ya, dalam pemikiran kita, dan kita ada banyak agenda-agenda for reform yang kita nak lakukan yang kita boleh sangkal apa yang dikatakan oleh menteri. Ini menarik. Dan ini ketara di dalam jawapan-jawapan menteri dan kemampuan kita untuk mempersoalkan balik. Ya, jadi itulah yang Kak Ji rasa ianya satu keadaan yang begitu menyulitkan bagi pihak kerajaan. Sebabnya mereka harus hati-hati betul. Tadi di satu sudut mereka dipersoalkan berkenaan dengan dasar oleh backbencher mereka sendiri. Kemudian kalau mereka jawab salah, mereka akan disangkal pula dari sudut fakta daripada pihak pembangkang mantan-mantan menteri. Jadi not easy lah untuk mereka. Haji, saya perhatikan satu perkembangan positif juga. Adakah disebabkan jumlah kedua-dua pihak tu begitu dekat, adakah menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri terpaksa juga, ya, berada di parlimen? Ya, betul. Ya, betul. Sebabnya bila sewaktu kami dalam kerajaan, kita tahu betapa sukarnya nak berada di parlimen setiap masa kerana terlalu banyak program mesyuarat di kementerian yang perlu kita lalui, ya. Jadi kita dalam jadual kita lari sana lari sini, lari sana lari sini. Tapi kita lihat bahawa menteri-menteri sekarang ini PN terpaksalah berada dalam dewan kerana mereka juga khawatir sekiranya ada usul tergempar dan sebagainya, dan mereka perlu mengundi, ya. Dan kita akan lalui banyak kali proses mengundi ni. Contoh nanti ada supplementary bill, ya, perbelanjaan tambahan contohnya, dan bajet ujung tahun, jadi dan beberapa rang undang-undang yang akan dibentangkan. Setiap kali mereka akan tak dapat duduk senang lah pada pandangan Kak Ji. Secara tidak langsung parlimen jadi tempat yang penting lah. Semua kena hadir. Ya, betul. Parlimen dan rakyat juga, ya, rakyat juga agak apa orang kata peka, ya, dengan apa yang berlaku dalam parlimen berbanding dengan dulu. Okey, terima kasih Kak Ji. So saya nampaklah Menteri Perikatan Nasional lah perlu seperti apa komen yang diberikan oleh Kak Ji, perlu lebih profesional dan mereka perlu mementingkan accountability lah kepada parlimen, kan.
So saya teruskan soalan yang seterusnya kepada YB Lee. Soalannya ialah, keadilan telah memperkenalkan jurucakap Parlimen dan sebenarnya apakah tujuan sebenarnya dan adakah ia sama seperti Kabinet Bayangan Parlimen? Minta ulasan daripada YB. Okey, saya mungkin ulas sedikit bagi pihak parti, Kak Ji lebih tahulah perkembangan dia. Cuma sebelum saya meneliti soalan yang tanya tu, saya ingin rujuk balik kepada parlimen kita lah. Sekali lagi saya ingin ucapkan ribuan terima kasihlah kepada bekas speaker kita, sebab biasanya kalau kita dah speaker tu dah pergi ataupun orang tu dah pergi, baru kita begitu rindu jasa dan juga sumbangan yang dijalankan oleh Datuk Arif kita ni. Kalau kita lihat kembali, memang banyak usaha reformasi parlimen telah dijalankan. Kita nampak ada 10 jawatan kuasa pilihan khas parlimen yang telah pun ditubuhkan. Yang itu saya juga bimbang, Kak Ji, saya tak pasti pilihan jawatan kuasa pilihan khas parlimen ini, select committee ini boleh kekal atau tidak. Saya memang doakan dia boleh kekal lah, sebab jawatan kuasa ini adalah begitu baik, begitu profesional untuk check and balance eksekutif. Contohnya lah saya bagi beberapa jawatan kuasa. Satunya adalah jawatan kuasa pilihan khas pertahanan dan hak ehwal dalam negeri. Jawatan kuasa pilihan khas hak asasi dan kesaksamaan gender. Begitu ionik kita ada jawatan kuasa khas untuk kesaksamaan gender, tapi kita ada MP baling. So itu satu kontras yang sangat besar. Kita juga ada jawatan kuasa pilihan khas hubungan antara negeri-negeri dan persekutuan, dan juga jawatan kuasa pilihan khas untuk melantik jawatan-jawatan utama perkhidmatan awam, supaya semua pelantikan yang penting utama read through by the parliament first. Saya nampak kesemua usaha ini, saya memang bimbang akan juga tersia-sia di bawah kerajaan PN. Saya juga ingin highlight bahawa pada zaman Datuk Arif lah sebagai speaker, jumlah pelawat di parlimen pun meningkat tau. Meningkat 2 kali ganda. Dulu hanya 37,000 lah dalam 2 tahun. Tapi pada 2 tahun pemerintahan PH tu, jumlah pelawat mencecah 60,000. So it shows that memang parlimen lebih mendekati rakyat pada zaman PH. Dan banyak program yang diadakan, saya sedar ada agensi kerajaan yang melawat parlimen, ada juga dialog dengan NGO, dan juga ada speakers lecture series yang cuba membawa suara dan juga membawa parlimen ini dekat dengan rakyat. Cuma saya bimbang selepas ni parlimen bukan lagi menjadi rumah rakyat lah, tapi jadi istana pula, nanti susah nak mendekati. So ini kebimbangan sebagai rakyat lah. Kemudian balik kepada jurucakap parlimen, saya juga ingin memuji lah tindakan ini oleh Parti Keadilan. Saya nampak ini satu keputusan yang tepat. Cuma ini bukan shadow cabinet lah. Ini belum lagi pada tahap shadow kabinet, tetapi satu langkah yang sangat-sangat positif. Tanya juga kepada Kak Ji selaku jurucakap untuk alam sekitar, long waited. saya personally lah, saya memang gemar dan harap Kak Ji boleh menyuarakan sebagai environmentalist dalam isu-isu alam sekitar yang kita nampak standard ataupun dasar kita jauh ketinggalan banding dengan negara-negara lain. Saya juga harap secara personally saya cadang supaya bukan saja ada sistem jurucakap, tetapi juga ada mesyuarat jurucakap ataupun mesyuarat kita panggil mini kabinet bayangan setiap minggu. Kalau kabinet mesyuarat Rabu, saya personally harap dapat lihat juru-jurucakap kita boleh bermesyuarat Selasa dan membuat kenyataan tentang beberapa isu utama setiap minggu tentang pendirian parti dan juga mengumumkan pendirian parti terhadap isu-isu tertentu. So harap boleh Kak Ji. Menarik tu. InsyaAllah. Okey, itu sajalah. Terima kasih. Okay. Terima kasih YB. Kalau macam tu saya teruskan kepada Kak Ji. Sebagai jurucakap parlimen dalam urusan alam sekitar, apakah objektif dan agenda utama Kak Ji dalam parlimen yang akan datang ni? Ya, okey. Sikit. Mula-mulanya Kak Ji pun terperanjat kenapa Kak Ji diberi menjadi jurucakap alam sekitar. Mungkin juga kalau kita tengok di kalangan ahli-ahli parlimen kita,
keadilan ya, ahli-ahli parlimen keadilan, sebab jurucakap ni dia hanya untuk ahli parti keadilan, dia tidak terlibat dengan parti lain ya. Ini untuk melatih ahli-ahli parlimen kita untuk memberikan fokus ya, tumpuan supaya ada seseorang yang memberi tumpuan terhadap satu-satu isu. Ia tidak bermaksud ianya shadow cabinet ya, tidak bermaksud begitu. Hanya untuk memberi tumpuan. Mungkin juga tak ramai yang berminat berkenaan dengan alam sekitar. Tapi bagi Kak G, ianya sebati dengan diri kita ya, sebab mungkin juga Kak G ni banyak bersuara berkenaan dengan liners lah, bauxite lah dan yang lain-lain. Mungkinlah itu secara natural diberikan tugas jurucakap itu kepada Kak G. Kita sekarang sedang melihat juga kepada apa dia isu-isu yang nak dibangkitkan berkenaan dengan alam sekitar. NGO alam sekitar juga sudah berhubung dengan Kak G ya, ingin membawa isu-isu mereka, dan Kak G fikir kita akan buat caucus jugalah ya, caucus yang di mana Kak G akan libatkan NGO dan mereka, kita sebagai jurucakap, Kak G boleh menjadi suara kepada NGO ini ya, tentang apa concern mereka, contohnya pupusnya penyu ke, ataupun berkenaan dengan climate change ke ya, ataupun berkenaan dengan dasar-dasar ke ya, dan sebagainya. Jadi Kak G buat masa ini masih lagi mengumpulkan aktivis-aktivis dan juga NGO dan NGI. Jadi Kak G menggunakan peluang ini kalau boleh untuk mengajak ya siapa-siapa yang di luar sana yang mendengar, yang mahu menyuarakan ya masalah-masalah ataupun mahu isu-isu alam sekitar ini dibangkitkan, bolehlah menyampaikan kepada Kak G ya, supaya bolehlah Kak G kita menjadi suara ya, jurucakap kepada mereka berkenaan dengan perkara-perkara tersebut. Jadi specifically terlalu banyak ya yang kita nak tengok, tetapi mungkin kita perlu fokus kepada bagaimana polisi-polisi. Kak G juga nak tengok berkenaan dengan polisi-polisi dan kegagalan pelaksanaan polisi-polisi. Ya, contoh ya, kita tengok waktu zaman PH, antara dasar yang telah berjaya dibawa ialah berkenaan banning single use plastic, ya, banning the use of single use plastic di kementerian-kementerian. Itu sebagai dasar ya. Tapi tiba-tiba apabila kita ada menteri Kementerian Alam Sekitar yang baru, the first meeting ada gambar dia mengguna botol plastik. Jadi apa berlaku kepada dasar no single use of plastic yang telah diwar-warkan, yang dibawa oleh kita pada zaman PH. Jadi ini perkara-perkara yang kita nak nilai, nak teliti. Sebab kita dalam berkenaan dengan alam sekitar ni, kita boleh ada dasar yang cantik, kita boleh ada macam-macam ya, undang-undang dan sebagainya, tapi at the end of the day banyak perlu diterjemahkan kepada sikap dan sebagainya ya, kerana pelaksana dasar itu bukan di peringkat kementerian dengan alam sekitar ni, bukan setakat di peringkat kementerian, dia akan turun ke akar umbi, dan akhirnya kalau kita terjemahkan dengan cara hidup, barulah kita boleh capai dasar-dasar yang kita cakap, sama ada dasar pasal berkenaan dengan karbon lah dan sebagainya. Itu semuanya berkait balik semula kepada cara kita hidup. Ya, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Jadi mungkin ada missing link di situ. Ini yang juga antara perkara yang Kak G nak tengok. Okey. Saya lihat juga sebenarnya jurucakap kita semua adalah handal-handal, hebat-hebat dan cukup pengalaman. Saya tadi meneliti dan bagi sesiapa yang berminat ingin tahu siapa jurucakap bagi Parti Keadilan Rakyat, Google saja jurucakap dan parlimen ya. Yang first search dia keluar adalah senarai jurucakap kita.
Saya petik beberapa contoh lah. Kita ada jurucakap sekitar Kak Ji lah yang memang lama perjuangkan isu ni. Kita juga ada jurucakap pekerjaan dan hak pekerja. Ya, Datuk Abdullah Sani merupakan seorang veteran dalam gerakan pekerja, union dan sebagainya. Kita juga ada jurucakap teknologi digital, telekomunikasi dan pengangkutan oleh YB Shah Ibrahim, YB Ledang, yang merupakan bekas pihak management daripada Telekom Malaysia. Jadi cukup berpengalaman saya nampak dan memang cukup hebat. Tahniah. Okey. Terima kasih Kak Ji dengan YB atas penjelasan berkenaan dengan jurucakap Parlimen. Dan saya rasa kami ada sikit masa lagi untuk menerima soalan dan saya telah dapatkan satu soalan untuk Kak Ji dan satu soalan untuk YB Lee. Dan saya terus kepada Kak Ji dahulu. Ada seorang pengundi dari Parlimen Kuantan, dia tanya Kak Ji berkenaan dengan isu pengangguran di Kuantan. Dia kata dia pohon bantuan Kak Ji untuk bertanyakan soalan pengangguran di Kuantan ni kepada Menteri Sumber Manusia dan beliau juga ingin mendapatkan komen daripada Kak Ji berkenaan isu ni. Silakan Kak Ji. Isu pengangguran di Kuantan, ya, kita maklum ya bahawa di Pantai Timur ni memang peluang-peluang pekerjaan itu kurang, ya. Dan sebab itulah berlaku migrasi ataupun pergerakan orang-orang muda daripada Pantai Timur ke bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, ya, untuk mencari pekerjaan. Dan ada yang pergi ke Johor Bahru, ada yang pergi bekerja di Singapura dan sebagainya. Jadi untuk kita address isu pengangguran ini, kita perlu lihat kepada job creation dan economy creation. Ya, maksudnya perlu dibina ekonomi di Kuantan. Ya, untuk kita atasi masalah pengangguran. Kita tak boleh petik-petik saja dan beri jawatan. Kalau kita tengok kepada kita punya core economy, ya, kita tengok kita punya core economy di Malaysia, di Kuantan ni, kita tengok ramai pekerja-pekerja yang duduk di Kuantan ini berada di Gebeng, kerja di Gebeng. Kalau mereka tak kerja di Gebeng, mereka terlibat dalam industri pelancongan, hotel-hotel. Sekarang ni pun not doing so well, ya. Kemudian mereka juga dalam industri upstream dan downstream perikanan, nelayan dan downstream, ya, berkenaan dengan industri-industri yang berkaitan. Selain daripada itu, mereka di bank dan mereka di sekolah. Kalau kita tengok dan jabatan-jabatan kerajaan, itulah dia orang kata lingkungan kerja orang di Kuantan. Jadi untuk kita address isu pengangguran, kita kena create that. Maksudnya sebab itu Kak Ji sensitif sangat apabila industri pelancongan di Kuantan dihancurkan dengan liners dan juga bauxite. Ya, bauxite dulu memang menghancurkan kita punya industri pelancongan dan juga industri perikanan. Kita kena lindungi industri ini dengan baik-baik. Di masa yang sama kita kena kembangkan kita punya kemampuan untuk menambah besarkan Gebeng contohnya, ya. Sebab itu MCKIP Gebeng apabila mereka ada masalah berkenaan dengan air, ya, kalau ingat supply air dulu, Kak Ji bersusah payah memastikan bahawa mereka boleh selesaikan masalah tersebut. Ya, masalah power supply, masalah air, kerana kita tak mahu ada masalah timbul berkenaan dengan jobs dan sebagainya. Jadi pada pandangan tadi kita mesti bawa, cara kita nak beri pekerjaan kepada orang di Kuantan, kita boleh bina ekonomi dengan membawa lebih ramai pelancong ke Kuantan, ya. Sebab kita dah ada basic core, ya, industri iaitu pelancongan. Kita boleh buat lebih banyak, kita boleh bantu industri perikanan, ya, dengan membawa lebih dengan downstream industries dan juga untuk ekspor. Contohnya ikan yang boleh kita proses dan terus ekspor ke luar negara daripada Kuantan, ya, bukan hantar ke tempat lain. Kita tengok downstream kita tak berapa banyak, ya, kita tak ada. Kita selain daripada kilang Ocean, kita tak ada banyak kilang-kilang yang boleh proses ikan, ya, buat sushi ke dan sebagainya. Kita tak ada dekat sini. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita harus explore. Jadi kalau kita dekat jadi kerajaan dulu, Kak Ji banyak plan sebenarnya untuk encourage tourism, terutamanya turis daripada Middle East, Timur Tengah yang datang ke Pulau Pinang
Kak Ji sedang urus pada satu ketika dulu untuk mereka datang terus ke Kuantan daripada Pulau Pinang supaya untuk beri boost kepada tourism industry. Ini contoh-contoh lah. Sebab kalau kita nak provide jobs, kita kena provide the economic growth dan the opportunities. Tapi buat masa ini kita bukan lagi kerajaan, tapi namun Kak Ji akan terus suarakan keperluan-keperluan untuk kita membina ekonomi ini di Kuantan. InsyaAllah. Okay. Terima kasih Kak Ji, dan saya harap ia dapat telah menjawab soalan Encik Saudara Abdul Ghani lah dari Kuantan. Dan saya menunjukkan soalan seterusnya kepada YB Lee. Kita sedia tahu sidang DUN akan diadakan pada bulan depan, dan ada pengundi menanya apakah isu-isu yang akan dibawa oleh YB Lee sebagai adun semamu ke sidang DUN yang akan datang. Silakan YB. Okey. DUN juga menarik juga, khususnya di Pahang. Terlebih dahulu saya juga ingin, sebab tadi Kak Ji remind saya tentang timing. Sebenarnya sidang DUN juga tidak selepas lunch, tidak diteruskan dengan masa yang tepat. Kadang dikata mesyuarat ditangguhkan dan akan disambung pukul 2.30. Tapi ianya bermula pukul 3. Kak Ji, bukan 6 minit tapi 30 minit. Saya harap speaker ada mendengar live ni. Walaupun saya akan juga membawa isu-isu sebegini, walaupun dia nitty-gritty, tapi dia penting sebenarnya untuk menjalankan sidang dengan baik. Isu yang akan saya bangkit dan juga rakan-rakan saya bangkit dalam Dewan akan datang, pastinya berkaitan dengan isu kenaikan cukai tanah. Kenaikan cukai tanah di Pahang. Sangat serius, ada yang mencecah 20 kali ganda. Selepas kita anjurkan sesi dialog town hall dengan penduduk yang mana lebih 300 orang hadir, maka kerajaan negeri Pahang dia kendur sikit, dia kurangkan 80%. Tapi tetap kenaikan 4 kali ganda. 4 kali ganda adalah satu kenaikan yang sangat serius, khususnya pada masa sekarang lah, COVID dan semua tu. Jadi saya rasa ini akan menjadi isu penting. Isu kedua juga tentang isu-isu yang lebih kepada isu rakyat lah, kupon MPK dan juga kenaikan denda sebanyak 10 kali ganda. Kalau sekarang lupa nak bayar denda MPK, dia akan naikkan kepada RM300 selepas 30 hari. Jadi RM300 untuk rakyat, ada yang lupa ke, ada yang mungkin dia tak sempat, saya menganggap sangat berat. Jadi ini juga akan dibawa dalam sidang Dewan akan datang. Saya juga sekarang sebenarnya saya berada di Raub, Kak Ji. Oh. So tadi So sekarang live ni mana-mana boleh. Saya baru berjumpa dengan Persatuan pengusaha durian, Kak Ji. Mereka bawa satu isu yang saya menganggap cukup serius, iaitu isu peladang durian lah. Yang sebelum tu mereka usahakan tanah yang terbiar, tanah yang tidak ada geran. Tapi dia ada yang sudah 3 generasi, Kak Ji. Datuk zaman Tok, lepas tu ayah, lepas tu anak. 3 generasi, mereka pohon tapi langsung tak dapat geran tanah. Cuma sekarang dikatakan tanah tu akan dibenarkan untuk mereka mengusahakan tanah tersebut. Cuma hasil durian Musang King ini wajib jual kepada satu pihak saja. It happened. Satu pihak saja yang boleh membeli durian dengan mereka. So saya menganggap ini berunsur, saya tidak kata confirm tapi saya perlu siasat, berunsur kita panggil berunsur dia cuba nak mengambil kesempatan dalam kes ini, dan juga berunsur menindaslah petani-petani peladang. Jadi pastinya isu ni hangat juga. Saya rasa bersama dengan adun-adun di Pahang Barat kami akan memperjuangkan isu ini. Terima kasih. Good luck. Okey, terima kasih YB. Dan saya rasa kami dah lebih kurang nak tamat dah, tapi sebelum tamat saya kemukakan soalan terakhir kepada YB, Kak Ji dan juga YB Lee lah, dan meminta dua-dua YB untuk rumuskan sesi ini. Soalannya lah, adakah kemungkinan untuk Pakatan Harapan mengambil balik tak kerajaan ini? So saya mulakan dengan Kak Ji dulu.
dan minta Kaji gaji jawab sajalah sebab undi parlimen yang dapat tukar. Undi DUN tak dapat. Kalau kita tengok ya CK, kita tengok Cincong kita tengok apa yang berlaku, kita dapat 109 undi dan PN dapat 111 tapi sebenarnya undi mereka adalah 113. Ya, sebab Maximus tidak boleh mengundi sebab dia sakit dan Timbalan Speaker Rashid dia preside jadi dia tak boleh mengundi ya. Tapi itu satu majoriti yang begitu tipis. Apa-apa saja boleh berlaku sepanjang sidang ini. Contohnya apabila kita berbahas berkenaan dengan perbelanjaan tambahan. Ya. Sebab kalau kita semua tahu bahawa bilangan kementerian dah bertambah zaman PN ini. Dan tidak ada peruntukan yang telah diluluskan untuk bajet 2020 untuk kementerian tersebut. Cuba bayangkan kalau perbelanjaan tambahan itu ditable di parlimen dan kita bahas dan kita tidak luluskan. Maksudnya kita satu-satu kerajaan tu boleh jatuh lah kerana tak dapat. Mereka tak boleh teruskan. Lah. Kalau usul mereka tak berjaya dan kita berjaya untuk kalahkan mereka, itu satu petanda kita mendapat majoriti dalam Dewan. Akan tetapi pada pandangan Kak Ji, majoriti kalau kita dapat tipis juga tidak bagus. Kerana dia tidak stabil. Ya. Dia boleh flip ke sana ke sini ya. Kalau kemungkinan kita mendapat majoriti mungkin 120 ke dan itu lebih baik untuk kita mengambil alih kerajaan. Barulah kita boleh kembalikan mandat rakyat tersebut ya. Apapun kemungkinan itu ada. Tak boleh kita nafikan kemungkinan tersebut. Namun itu bukanlah kita punya preoccupation sekarang ini. Biarlah ada beberapa pemimpin saja yang terlibat di dalam rundingan dan sebagainya. Yang penting bagi ahli-ahli parlimen yang lain-lain fokus kepada perbahasan, fokus kepada membawa suara rakyat ya dan menjadi betul-betul jurucakap rakyat di parlimen. Itulah pesanan Kak Ji kepada ahli-ahli parlimen kita, keadilan terutamanya dan juga Pakatan Harapan supaya rakyat lihat kita serius berbanding dengan PN ya. PN hanya orang kata kahwin lari macam YB Lee cakap tadi, marriage of convenience untuk mereka berkuasa. Tapi kita teruskan dalam masa kita berjuang untuk mengembalikan mandat rakyat. Tapi yang lebih penting ialah kita terus menjadi suara ya, membela rakyat. Jadi kemungkinan tu ada, doakan ya, who knows, mungkin cepat, mungkin lambat, apa pun. Kalau pilihan raya umum pun mereka panggil, kita pun bersedia. Kita bersedia untuk segala kemungkinan CK. Okay. Terima kasih Kak Ji. Dan teruskan kepada YB Lee. Saya setuju kepada Kak Ji. Itu memang pendirian parti, khususnya Presiden kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau ada strategi yang memang inklusif, tapi di samping itu perlu mengekalkan idealisme dan juga perjuangan kita. Saya rasa pertalian dan juga hubungan kita dengan rakyat itu yang tidak boleh putus. Itu yang paling penting. Ya, itu yang menjadi mantra kita selama ini dan juga menjadi pegangan kita untuk terus membela. Tak kiralah esok ataupun PRU akan datang, saya yakin kita akan kembali untuk bersama berjuang dan boleh membawa perubahan yang betul-betul. Okay, terima kasih YB Lee. Dan bagi pihak penganjur, saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Kak Ji yang sudi hadir dan juga YB Lee lah yang sebagai tuan rumah bagi program ahli online ini. Dan saya harap perkongsian daripada Kak Ji sebagai ahli parlimen Pakatan Harapan dan juga YB Lee yang mewakili Parti Keadilan Rakyat telah memberi penjelasan yang lebih jelas tentang apa yang berlaku ketika sidang parlimen ini. Dan dengan itu saya menamatkanlah siaran langsung ini dan terima kasih kepada semua yang menonton dan kami jumpa lagi pada ahli online yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Kak Ji, good luck minggu depan. Oh, terima kasih.
Besok nak balik KL dah. Kirim Ya, salam besok kepada nak Baling, KL. kepada Pasir Salak, kepada kita Batangan. Dia tak ada, orang kata never a dull moment in parliament. But we don't need a circus lah. See you. Okay. Bye. Bye.